Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita berdoa. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur. Dan kita sambunglah pelajaran tauhid kita dengan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah kita mulakan di muka surat 67. Pada pelajaran yang lalu, Syekh ataupun pengarang kitab ini telah mengatakan tentang sifat-sifat iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Jadi mengatakan sifat salbiyah iaitu dikatakan sifat salbiyah tadi adalah 5 sifat iaitu sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafah lil hawadith, sifat qiyamu ta'ala binafsih dan sifat wahdaniyah. Kerana 5 sifat itu menafikan Allah Ta'ala menyamai atau menyerupai akan makhluk, iaitu dengan tiada permulaan, tiada kesudahan, tiada persamaan, tiada keperluan kepada yang lain dan tiada berbilang. Semuanya itu maknanya menafikan yang Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Itu sebab dipanggil sifat salbiyah. Jadi bila sifat kemudiannya, iaitu sifat yang ketiga, bahagian yang ketiga dipanggil sifat ma'ani. Sebagaimana yang telah kita pelajari, sifat ma'ani ini adalah sifat makna. Maknanya dia satu makna yang lain daripada zat. Satu makna yang lain daripada zat. Seperti misalan kita lihat sebuah bukit. Bukit itu rendah. Jadi sifat rendah tadi lain daripada bukit. Bukit tu zatnya, rendah tadi sifatnya. Begitulah juga sifat makna, iaitu makna selain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan ikan sifatnya ialah berenang. Jadi berenang tu lain daripada zat ikan. Kerana berenang tadi satu benda yang lain daripada zat ikan tu ikan, tapi dia punya sifat ialah dia berenang di dalam air. Itu sebagai contohlah. Jadi begitulah sifat-sifat ma'ani yang lain. Sebab itu dikatakan bila Allah Ta'ala mengatakan sifat kudrat. Apa yang kata Syekh sini tentang sifat kudrat? Kata Syekh sini, hiya sifatun wujudiyah. Kudrat itu ialah sifat yang wujud. Wujud maknanya benda zat ada sifatnya. Jadi zatnya wujud dan sifatnya juga wujud. Qa'imah bidzatihi ta'ala. Jadi zat ini atau sifat ini berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Mana dia tak boleh berdiri sendiri. Mana tak adalah kudrat atau dia tak ke mana-mana. Tapi mesti dia ada tempat. Tempatnya iaitu zat Allah SWT. Ya ta'atta biha ijadu kulli mungkin. Maka dengan kudrat ni, makna Allah Ta'ala mengadakan segala yang harus. Sebagaimana kalau kita pada hari ini misalnya, kudrat Allah Ta'ala mengadakan yang boleh ada. Seperti mengadakan kuman corona. Jadi kuman ini benda ni dulunya tak ada, tapi Allah Ta'ala telah mengadakannya. Mana dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Taala, wa i'damuhu ala wafqil iradah, dan juga mentiadakannya. Jadi kita pun beriman pada Allah Subhanahu Taala. Kalau Allah Ta'ala berupaya mengadakannya, maka dia berupaya juga mentiadakannya. Jadi itulah dia yang dikatakan sifat kudrat. Mana kekuatan kudrat atau sifat Allah Ta'ala itu ada pada zatnya
mana zatnya tadi dengan kudratnya Allah Ta'ala boleh mengadakan dan boleh mentiadakan benda yang harus. Itulah makna sifat, salah satu sifat iaitu kudrat, maknanya begitulah. Jadi kita sambung di kata-kata ini di paragraf ke bawah. Dua daripada bawah. Dan dengan inilah dihimpunkan antara khilaf pada keadaannya makdur atau tiada makdur. Maka ditanggungkan yang pertama itu, iaitu yang makdur, yakni makdur itu atas ta'alluq suluhi qadim, dan yang kedua itu yang tiada makdur itu ditanggungkan atas ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kuasa. Benda yang Allah Ta'ala menguasai sesuatu itu, iaitu sesuatu yang harus, mungkin. Benda mungkin tadi ialah akan berlaku antara makdur dan tiada makdur, mana dikuasai atau tidak dikuasai. Jadi benda ini berlaku pada yang dikuasai tadi ialah pada suluhi qadim. Kemudian yang tidak dikuasai itu, iaitu yang berlaku kemudiannya, dipanggil tanjizi hadis. Jadi ini diumpamakan seperti mana begini. Allah Ta'ala berkuasa mengadakan atau mentiadakan setiap yang mungkin atau yang harus. Katalah yang harus ini ialah 6 orang lah. Katakan Ali, katakan. Jadi Allah Ta'ala, sekarang kita sudah nampak Ali. Kita kenal Ali itu ialah kawan kita ke, kenalan kita ke, seorang yang bernama Ali. Baik, Allah Ta'ala dalam mengadakan ataupun bersifat mengadakan Ali tadi, maka terlebih dahulu sebelum Ali ni ada, sudah termaktub ataupun kuasa tadi sudah ada pada Allah Ta'ala di alam azali. Makna sebelum alam ini Allah Ta'ala sudah mempunyai kuasa untuk mengadakan si Ali. Jadi bolehkah Ali tadi ada atau tidak? Boleh. Itu dipanggil suluhi. Makna bolehnya Ali tadi ada dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi suluhi ni kerana Ali itu belum ada itu jam, masih dalam alam azali, dia dipanggil suluhi qadim. Makna berkepatutan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan si Ali, tetapi belum lagi diwujudkan, masih dalam suluhi qadim. Itu dia yang kuasa Allah Ta'ala. Bila sekiranya Ali tadi sudah memang jadi macam sekarang ini kita nampak si Ali ni, maka Ali tadi dianggap sebagai terjadinya dengan tanjizi hadis. Maksudnya pelaksanaan yang memang baharu. Pelaksanaan yang dulunya tak ada, kemudian sekarang ada. Jadi Allah Ta'ala laksanakan. Itulah yang dimaksudkan suluhi qadim dan tanjizi hadis. Dan adapun atas jalan tafsil, maka baginya 7 ta'alluq. Jadi itulah ta'alluq kudrat. Mana kudrat tadi bertakluk kepada suluhi qadim dan suluhi hadis. Jadi untuk menerangkan secara huraian yang lebih, supaya kita benar-benar faham dan benar-benar menjadi orang yang benar-benar mengerti dengan memahami Allah SWT, maka dibahagikan kepada 7 bahagian. Yang pertama suluhi qadim, dan itu patutnya pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan. Jadi pertama suluhi qadim, artinya dalam alam azali sebelum alam ini terjadi, benda yang nak dijadikan ni boleh jadi diadakan atau dia ditiadakan. Itu dipanggil suluhi qadim, kepatutan. Maknanya kelayakan. Bolehkah benda ni ada atau tiada? Benda ni boleh ada atau tiada. Itu dipanggil ta'alluq kepada suluhi qadim. Dan keduanya, keadaan mungkin itu pada barang yang lagi akan datang
dahulu daripada wujudnya di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau dikehendakinya mengekal ia akan dia atas adamnya, dan jikalau menghendakinya ia mengadakan dia, mengada ia akan dia dengan dia, dan iaitu setengah daripada beberapa bahagi ta'alluq qabdah. Jadi yang kedua, peringkat kedua pula dipanggil ta'alluq qabdah. Qabdah di mana? Dalam genggaman. Maknanya suluhi kadim tadi, katakan tadi saya tuturkan si Ali tadi. Si Ali tadi sama ada Allah Ta'ala nak jadikan atau tidak jadikan, itu dipanggil suluhi kadim. Kemudian peringkat kedua, dia dalam genggaman. Sama ada dia akan terus tak ada atau akan ada. Jadi dalam genggaman saja. Belum lagi dah dilepaskan. Masih dalam genggaman, sama ada nak dikekalkan tiadanya atau nak ditukar tiadanya tadi kepada ada. Mana belum lagi ada dan belum lagi tiada. Masih dalam genggaman. Itu dipanggil ta'alluq qabdah. Itu yang kedua. Ta'alluq dalam genggaman. Faham satu ya? Itu si Ali tadi. Ali boleh jadi Allah Ta'ala adakan atau tiada. Itu dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Kemudian Ali tadi dalam peringkat digenggam ataupun dihentikan ataupun digantung sementara. Sama ada nak dikekalkan tiada, tak ada Ali, atau akan ada Ali. Jadi ini dalam genggaman. Maknanya peringkat yang kedua. Peringkat kedua. Dan ketiga, mengadakan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan dia pada barang yang lagi akan datang, dan iaitu setengah daripada segala bahagi ta'alluq tanjizi hadis. Jadi pada peringkat yang ketiga pula, Allah Ta'ala nak mengadakan. Jadi bila nak mengadakan benda tadi, maka itu dipanggil dilaksanakan benda betul ada. Mana Ali tadi ada, dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Jadi tadi semuanya dengan kehendaknya. Jadi kalau kudrat tak ada kehendak pun tak boleh lah. Maknanya kerana apa? Bila sesuatu yang Allah Ta'ala menguasai nak adakan atau tiadakan, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau kehendak Allah Ta'ala nak mengadakan, adalah. Kalau Allah Ta'ala tak mau mengadakan, tak adalah. Itulah yang yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis. Dan yang keempat, keadaan mungkin pada ketika wujudnya itu di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia atas mengekal, nescaya mengekal ia atas wujudnya. Dan jikalau menghendaki ia mengadamkan, dia nescaya mengadamkan. Ia akan dia dengan mengadamkan ia akan dia dengan dia, dan iaitu setengah daripada segala bahagi ta'alluq qabdah. Jadi dalam keadaan yang keempat pula, Allah Ta'ala sudah mengadakan, sama ada nak kekalkan dengan mengadakan atau tidak. Makna nak teruskan Ali tadi hidup atau mati. Jadi itu terpulang pada Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala itu dalam qabdah yang kedua. Tadi qabdah yang pertama, sekarang qabdah yang kedua, genggaman Tuhan. Jadi faham tu ya. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim, belum jadi, sama ada jadi atau tidak. Kedua, sama ada kekal jadi atau kekal tiada. Ketiga, diadakan. Bila diadakan, sama ada nak kekal ada atau nak ditiadakan. Dan yang kelima, mengadamkan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan dia, dan iaitu setengah daripada bagi ta'alluq tanjizi hadis. Yang kelima pula, katakan Allah Ta'ala nak tiadakan benda itu tadi, maka itu termasuk juga ta'alluq tanjizi hadis. Jadi sudah ada ta'alluq tadi, tanjizi qadim 1, 2, tanjizi hadis 2. Jadi sudah ada 4. Yang kelima ni ta'alluq tanjizi hadis pula. Dan ta'alluq qabdah 2, jadi 4. Yang kelima itu ta'alluq tanjizi hadis. Dan keenam,
Keadaan mungkin itu pada ketika Adamnya di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki mengekalkan atas Adamnya, mengekal ia atas akan dia, dan jikalau menghendaki ia mengadakan, nescaya mengadakan ia akan dia dengan dia, dan iaitu setengah daripada bahagi ta'alluq qabdah, iaitu yang genggamnya. Yang keenam pula, iaitu sama ada nak digenggam terus ada atau digenggam terus tiada. Jadi ini termasuk dalam genggaman Allah SWT lagi. Yang ketujuh, mengadakan Allah Ta'ala akan suatu dengan dia pada ketika bangkitnya, dan iaitu setengah daripada segala bahagi ta'alluq tanjizi hadis, dan dalam diam oleh mereka itu daripada ta'alluqnya dengan suatu kemudian daripada yang demikian itu. Jadi setelah ada ditiadakan, kemudian dikekalkan ada atau dikekalkan tiada, kemudian terus ditiadakan, lepas tu diadakan semula. Jadi itu semua tertakluk kepada kepada ta'alluq kudrat Allah SWT. Tanjizi hadis lagi lah. Jadi tanjizi hadis ada 3, tanjizi kemudian ta'alluq qabdah tadi ada 3, kemudian yang ketujuh ialah tanjizi hadis yang keempat. Jadi semuanya 7 ta'alluq dalam kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini memang memang payah nak dipikirkan kalau kita nak fikir betul-betul. Kerana apa? Kerana benda ni benda yang kita tidak nampak macam kita nampak benda-benda di hadapan kita. Ini semua berhajat kepada pemikiran. Para ulama memikirkan begitu. Begitu, iaitu kudrat Allah Ta'ala bertakluk kepada suluhi qadim dan suluh tanjizi hadis, kemudian qabdah. Jadi dua-dua ini yang semuanya menjadi dua-dua, jadi ada 6 takluk. Kemudian takluk yang ketujuh menghidupkan semula. Itu semuanya dalam tanjizi hadis yang ketujuh lah. Yang ketujuh tanjizi hadis balik, kerana Allah Ta'ala berupaya nak menghidupkan semula. Nak menghidupkan semula ataupun mengadakan yang Adam kepada wujud balik. Itu bangkitlah, hari bangkit. Itulah maknanya dunia ini bermula daripada tiada. Itu semua ta'alluq Allah Ta'ala tiada kepada ada. Jadi Allah Ta'ala adakan. Bila diadakan, sama ada dunia ni akan dikekalkan ada atau ditiadakan, itu qabdah. Kemudian dunia ini diadakan terus, mana tanjizi hadis. Kemudian selepas itu ditiadakan balik, itu qabdah Allah Ta'ala, menggenggam semula, jadi tiada lagi. Jadi bila ditiada lagi, jadi kuasa Allah Ta'ala pula akan mengadakan semula. Itu tanjizi hadis. Jadi peringkatnya semuanya peringkat ta'alluq kudrat ni kepada 7 peringkat tadi. Jadi kalau nak kenal ta'alluq kudrat Allah Ta'ala, kalau nak kenal sifat kudrat itu, ta'alluqnya ialah itulah ta'alluq yang perkara secara tafsil 7. Secara ringkas suluhi qadim dengan tanjizi hadis. Itu secara ringkasnya. Tapi secara umumnya ada 7 peringkat. 7 peringkat. Jadi ini semua kalau kita nak mendalaminya, maknanya kita mestilah selalu membaca dan selalu berbincang. Lama-lama nanti akan kata orang tu dapat ilham untuk memahami apa yang kita baca dan apa yang kita bincang. Kalau tidak, kita tidak akan kita tidak akan memahaminya. Dan iaitu keadaannya di dalam qabdah kudrat dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia mengekalkan akan dia, nescaya mengekalkan ia akan dia atas wujudnya. Jadi bila sudah dibangkit, jadi itu terserah pada Allah Ta'ala nak kekalkan wujudnya atau tidak. Jadi manusia akan dibangkit, kemudian masuk syurga atau masuk neraka. Jadi ketika itu sama dia kekal terus di syurga atau kekal terus di neraka, itu
terpulang kepada kudrat Allah Ta'ala yang dalam qabdah ataupun dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jikalau menghendaki ia mengadamkan dia, nescaya mengadamkan ia akan dia dengan putus telik kepada dalil syarak yang datang warid pada mengekalkan dia. Jadi kalau Allah Ta'ala nak tiadakan pun, itu terserah kepada dia, kerana dalam syarak itu semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila dihimpunkan ta'alluq ini kepada 7 yang dahulu itu, nescaya adalah jumlahnya 8 ta'alluq. Jadi kalau dikumpul-kumpul semua, maknanya ta'alluq Allah Ta'ala kepada alam ini, iaitu yang mungkin ni, ada 8 semuanya. Kerana ta'alluq suluhi qadim dengan tanjizi hadis, ada 2 jadi 4, kemudian qabdah dia 6, kemudian ada lagi 2 lagi yang boleh qabdah dalam ada atau tiada, jadi ada 8. Nanti kita akan sambunglah semula kalau sekiranya kita masih lagi belum rasa faham. Nanti kemudian insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kita ilham akan faham. Dan insya-Allah kita akan bertemu semula pada lain minggu, dan salam hormat daripada saya dan daripada juga pengerusi dan juga ahli Tuan Kuasa Masjid Darul Ma'mur, dan sama-samalah kita membantu dan juga memberikan sokongan untuk kemajuan dan untuk kebaikan-kebaikan kepada masjid kita, Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.